3, 2, 1, go! Pergi! Go! Lain! Apa lah 50 laju gila? Ini adalah Proton X50. So sekarang ni kita boleh tengok yang kita berada di Sepang untuk review kereta yang terbaru daripada Proton. So jom kita tengok apa yang ada pada X50 yang baru. So sekarang ni kita ada macam-macam color, tapi yang ada dekat tempat ni kita ada color merah. Lepas tu kita akan ada color yang ni orang kata macam brown pun ada, tapi dia dinamakan grey. Dan ada beberapa lagi kereta kat sana. So sekarang ni diorang tengah ada Q&A session. So saya ambil peluang untuk buat review waktu ni. So saya akan tunjukkan apa perbezaan X50 dengan kereta-kereta yang lain. Bila duduk sebelah nampak dah yang X70 dah outdate sikit daripada yang baru ni. Lepas tu saya akan tunjukkan kelebihan dia, kekurangan dia, apa yang ada. Lepas tu kita klik je, dia boleh terus keluar balik. Lepas tu saya akan tunjukkan kepada korang aktiviti kami media dekat Sepang pada satu hari ni. Zeris pergi babe. So jom kita teruskan tanpa membuang masa. Perbezaan daripada exterior dulu, and then baru kita masuk ke dalam. Jom. X50 ni dia kecil sikit daripada X70. So saya belum tunjukkan korang perbezaan dia dari segi saiz. Tapi dari segi exterior dia lagi berlekuk daripada X70 dari segi profil dia. So sebagai contoh kita boleh nampak kat sini, perbezaan yang pertama adalah for sure kita boleh nampak selalunya kalau kereta-kereta yang lain kalau dibagi detailing, dia datang dengan detailing berkala chrome. Maksudnya detailing chrome. Tapi kali ni dia bagi smoke grey. Tapi dia lagi cantik. Dia ada smoke grey punya detailing. Lepas tu dia punya detail tu bukannya straight saja macam biasa. Daripada luar lampu sampai ke dalam lampu, straight sampai ke bawah grill. And dia punya grill pun adalah grill yang sangat special dan juga cantik. Profile untuk bumper dia pun smart. Bernampak V macam tu. Kalau kita tengok tempat lain, kalau kereta punya fog lamp untuk kereta yang ada pada mana-mana brand yang besar-besar pun, dia akan bagi fog lamp berprofil bulat ataupun fog lamp bulat lah. Tapi dia ikut sama macam X70, dia tak datang yang bulat, dia datang yang line macam ni, berlebar macam ni. Ini memang karakteristik Proton pada tahun 2020 dan juga 2021. Dekat bahagian dia punya bumper pula, kita boleh nampak yang kat sini dia ada sedikit ala-ala carbon fiber. Saya tak tahu lah carbon fiber betul ke tak, tapi memang dia ada tunjuk kat sini. Kita boleh nampak kat sini carbon fiber dekat bahagian paling bawah sekali. Okey, memang sama rasa juga. Lepas tu dia ada color hitam punya bumper dekat atas lagi. Okey. Lepas tu ada hitam kat bawah, ada piano hitam pula kat atas. Ada lagi carbon fiber kat atas. So memang banyak layer of detailing untuk pada bahagian depan saja. Ni baru cerita depan lagi ni, belum cerita belakang lagi. Memang banyak bezaan dia. Banyak betul. Tu lampu pun boleh nampak kat sini smart. Nampak macam X70, tapi bila duduk sebelah nampak dah yang X70 tu dah outdate sikit daripada yang baru ni. Ni nampak smart ni. Satu lagi, kita tak tahu berapa harga kereta ni. Dia tak nak reveal lagi harga tu. So saya expect mungkin dalam 75 macam tu kot. Yalah, sebab takkan nak lebih harus, tapi kita tak tahu lah, tak tahu. So moving on. Pergi kat belah tepi ni pula, kita boleh nampak bahagian sisi ni adalah sebuah SUV yang menunjuk ke belakang macam tu. And kita boleh nampak ada efek floating roof. Efek floating roof ni memang trend untuk zaman sekarang, dan dia ada taper daripada atas ke bawah macam tu, ada line cantik. Memang dia ikut macam, adalah nampak macam nak ke arah Audi sikit-sikit lah. Tapi memang mostly Volvo dengan Geely lah. And dia punya sport rim ni yang best sekali. Sport rim ni kita boleh nampak kat sini 18 inci dual tone berbanyak-banyak ring. So dia banyak kat situ. Dan memang dah biasalah kita tengok kalau sport rim zaman sekarang two-tone ni, tapi jarang kita nak nampak dia punya brake pad color merah. So walaupun ini adalah stock car pun dia dah bagi dengan bercolor merah. Bukanlah nak cakap benda tu special ke apa, tapi bila dia bagi merah tu nampaklah macam ala-ala sporty sikit. Benda-benda kecil-kecil macam tu pun buatkan kita rasa happy, nampak? Tak kira lah apa color pun pada kita punya kereta, kita punya side mirror akan datang dengan color hitam, dan juga ada finish pada bahagian bawah ni macam finish silver macam ni. Lepas tu dia ada lampu keluar macam ni. Pada bahagian atas kereta ni, kita boleh ada nampak kita punya roof rail macam ni. So roof rail ni kuat ke tak? Jom kita test. Okay, kuat.
kemas. Yang lagi best sekali kereta ni, dia ada panoramic sunroof. Panoramic sunroof ni, kalau kata dia nak fight dengan contoh HRV pun, kalau HRV tak tahu ada ke tak, tapi ni panoramic yang sampai ke belakang ni. Sekejap lagi saya akan buat macam mana nak buka panoramic. And kita pergi kat belakang pula, kita punya lampu yang belakang ni yang special. Sebab biasanya profil lampu tak berapa dititik beratkan pada bahagian belakang. Tapi X50 dia punya profil lampu memang ada bentuk line macam tu, ada 3 line bercolour merah bila kita buka lampu tu. So itu adalah profil untuk X50, lain daripada X70 ataupun mana-mana brand pun. Sama macam profil tadi, kat bahagian depan pun kita ada silver profile, kat sini pun ada. And trademark Proton, dia akan bagi Proton punya tulisan pada bahagian belakang, PROTON, macam Saga. Dah tengok belum Saga? Kalau dah tengok tak apa, tapi kalau nak tengok lagi sekali boleh letak kat atas, saya letak link kat atas. Sila tengok Proton Saga punya review. Kat depan dah ada kita punya carbon fiber punya profile. And dekat bawah ni pun dia ada bagi lagi a bit of carbon fiber. Ada bahagian bawah ni pergi sampai ke belakang melunjuk, and dia ada ala-ala diffuser pada bahagian bawah ni. Satu lagi, X70 lagi mahal daripada ni. Probably, kita tak tahu. Tapi for sure dia lagi murah daripada X70. Namun X70 punya exhaust dia ada 2 kiri kanan. Untuk X50 dibagi 4 kiri kanan, 2. So maknanya ada 4. Bukannya pipe daripada depan tu 4 terus, tak juga. Tapi bila dia ada 2, ada 4, nampak garang daripada belakang. Tambahan pula dia ada carbon fiber pada bahagian belakang ni. And dia ada fog lamp, and dia ada reflector sekali. Seterusnya, perkara yang lain daripada kereta lain adalah kita punya spoiler pada bahagian belakang ni. Instead of going straight macam kereta yang lain, dia ada lekukan daripada bahagian sini turun ke bawah, naik kembali. Jadinya kita punya lampu brake, instead of duduk pada bahagian bawah spoiler, dia akan duduk pada bahagian atas dengan cara spoil macam ni. And dekat bahagian atas pun still ada profile. Kereta ni memang tak kurang dia punya lekukan pada bahagian eksterior. Dalam interior pun banyak juga, jadi kita tengok. Ini adalah perbezaan dan juga kelainan-kelainan yang ada pada X50 dengan kereta-kereta yang lain. So far, apa yang korang rasa kereta ni cantik ke tak? Komen kat bawah apa yang korang rasa, okay? Apa yang saya suka kat kereta ni adalah dia punya floating roof tu melunjuk ke bawah macam tu. Maksudnya kita punya roof tu bukannya straight saja, dia ke belakang macam tu. Jadinya bila dia ke belakang macam tu, nampak macam ala-ala Evoque sikit. Nampak garang gila lah. Dia bukan SUV yang standard punya. Tapi dia ada hint of HRV di mata saya. Dan yang paling ketara sekali adalah dia punya lampu pada bahagian depan dan juga lekukan kat depan ni. Dalam video tak nampak perbezaan sangat, tapi kalau kata kita punya bonnet ni betul-betul ke depan, grill terlekuk ke dalam. Ini memang betul-betul berbeza. Dia ada lekukan bahagian dalam macam ni. So sekarang kita bersama dengan Dad India. So boleh subscribe pada dia. My friend here akan ajar kita cara untuk gunakan kunci ni. So apa yang ada pada kunci ni? Okay. So kunci ni nampak macam UFO sikit. Okay. So basic is lock, then tailgate unlock dengan benda ni. Okay. This one nampak macam power button. It's because this is for the remote start. Okay, so now tapi nampak macam refresh button tu. Refresh, but it's not for Google web browser tau. So remote start. Now kita dah lock dah. Juga dah side bila dah tutup, so boleh nampak. So tekan lock dulu. Press lock one time. Walaupun kereta dah lock, press lock sekali. See the light, and then you hold button refresh ni. Hold. 1, 2. Depan kamera dia tak nak start, tapi masa kamera off elok pula dia start. Ui, jahat ni. Camera off? I don't understand. Okay, dah start. Okay, dah start. Can off? Boleh off. Okay, so at least off on camera boleh. Yes, on camera tak. Yes, dapat. At least something. Dalam X50, bahagian dalam kereta ni kita boleh nampak ini adalah kita punya bahagian gauge cluster untuk kereta ni, dan kita akan cuba untuk start. Selalunya kan unlock dengan lock kan duduk dekat-dekat. Ni dah terasing ni. Dia cinta terhalang oleh bonnet button. Sedih. So jom kita start. So untuk start kereta ni kita just tekan brake. Dia adalah keyless, jadinya just push start sajalah. Pada bahagian steering ni kita nampak satu steering yang bukan betul-betul bulat. Dia ada lekukan pada bahagian bawah ni. Jadinya untuk orang yang bersaiz besar ke macam mana ke, bila letak peha memang takkan
ada cerita tersangkut ke apa pada bahagian bawah ni. Kita ada gauge cluster yang tersembul keluar macam ni. Bila dia tersembul keluar macam ni, kita nampak kereta ni lebih sporty pada bahagian dalam walaupun dia adalah sebuah SUV. Dia punya ladder pula ada ladder yang berdesign bukan mengikut gauge cluster tu sendiri, tapi dia ada design yang lain daripada gauge cluster tersebut. Kita ada dengar cerita yang Saga hari tu dia nak tiru AMG ke Mercedes ke, betul tak? Dekat dalam ni pun kita ada nampak dia punya influence yang sama, iaitu pada kita punya monitor. Kita punya monitor tersembul macam ni dan kita boleh nampak dia punya monitor duduk dengan independently daripada dia punya installation panel. Jadi apa yang ada pada bahagian sini saya akan terangkan juga. Macam biasa dia ada infotainment apa semua, tapi yang specialnya adalah dia punya assist yang ada pada Proton X50 ni memang banyak gila. Untuk segmen ni korang dah ada assist untuk parking, maknanya korang tak payah parking dah. Korang just perlu klik button terus boleh parking. Nak tengok tak macam mana dia buat auto parking? Tengok video ni. First kita cari dulu parking dekat sekeliling. Bila dah perasan, tap button dekat bawah ni. Di skrin tengah ada option jenis parking pilihan kita. Bagi tahu sistem yang kita nak parking ni dengan cara bagi signal and brake sendiri. Tekan butang tadi secara hold, and bila kita release je brake, dia akan bergerak dengan sendiri. Jangan risau, tu bukan hantu, memang steering and kereta bergerak sendiri. Bila kita ternampak something macam kucing ke apa ke, release button tadi and kereta pun automatically stop. Kalau tekan balik, dia sambunglah balik sampailah siap. Lagi kecil parking, lagi banyaklah dia punya maneuver. So sabar je, kita makan je kacang dulu. Nak keluar pun sama. Klik je button, lepas tu kita pilih nak keluar kiri ke kanan ke dengan cara bagi signal sama tadi. Hold button tadi dan dia akan jadi hantu lagi sekali. Smart kan? So, next pula adalah kita ada benda-benda yang standard seperti kita ada media, kita ada navigation, and saya tak nampak ada logo Baidu Map pada navigation ni. So, saya boleh assume yang dia tak gunakan map yang sama dengan X70. Seterusnya adalah bahagian tengah konsol kereta ni. Kita boleh nampak yang kita punya tempat untuk hold kita punya tangan dah tak ada pada bahagian kiri dan kanan macam S70. Dia hanya ada sebelah saja, iaitu pada sebelah penumpang pada bahagian kiri ni. Kalau S70 dia symmetrical pada bahagian kiri dan kanan, yang ni dah tak symmetrical pada bahagian kiri dan kanan, tapi dia ada design yang tajam juga macam tu. Dia saya ingat macam ni, naik atas je dia turun bawah. Dekat dia punya tempat aircon ni pun special. Dah lah ada line macam ni. Lepas tu dia punya tempat untuk double signal pun lain. Double signal dia pun menyengit macam ni. Ini pun dah cukup sengit. So kalau siapa tak subscribe dekat channel ni, lagi sengit. Okay, so subscribe sekarang. Dekat gauge cluster ni kita ada eco mode. So bila kita tekan eco mode, dia akan tukar pada kali hijau. Normal mode macam yang kita tengok sekarang ni. And bila kita nak racing, kita masuk dekat sports mode, dia akan bertukar kepada color merah. Yes, very cliche. Semua sport mode pun akan color merah. Kenapalah dia tak buat color purple ke, hitam blackout terus ke? Tak adalah, bukan komplain lah, saja nak gurau. Gear dia menggunakan benda yang lebih kurang sama dengan yang ada pada X70. Korang punya tempat untuk adjust korang punya volume macam mana? Yang ni yang special tu. Korang boleh macam sentuh macam ni. Dia ada volume punya tempat pada bahagian sini. Siapa yang pakai kereta lain tiba-tiba kereta ni mencari-cari juga tu nak tukar volume tu. Aircon kita pun nampak very cool, gempak macam tu. And then tersembul macam tu mengingatkan saya kepada Ferrari. Proton jangan tipu saya nampak tiru Ferrari. Di bahagian atas pula kita ada kawalan untuk apa yang ada pada bahagian atas lah. Selalu kita boleh letak kita punya cermin mata macam tu. Lepas tu kita ada lampu apa semua. Lepas tu kita boleh kawal kita punya panoramic roof melalui button macam ni. Okay, korang tak ada macam manual ke apa. Bukan manual, korang jangan risau. Okay, dia takkan bagi manual, korang jangan risau. Kita boleh tutup, bagi sejuk sikit. So dah tutup macam ni.
Lepas tu kita klik je, dia boleh terus keluar balik. Dan bukan hanya itu saja, dia boleh buka kita punya roof ni. Okay, pada bahagian tepi ni. Dari segi material yang ada pada bahagian dalam ni pun sama macam ada bahagian luar juga. Bahagian luar tu, bahagian bumper dia pun busy sangat-sangat kan. Dia ada carbon fiber. Lepas tu dia ada piano black finish. Lepas tu dia ada black finish. Lepas tu dia ada grey chrome. Samalah juga pada bahagian dalam juga. Pun busy juga dengan kita punya finishes. Dekat atas kita ada leather color. Kalau apa ni, color merah kot rasanya. Lepas tu dia ada hairline finish pada bahagian bawah sikit. Lepas tu dekat tengah ni dia ada black finish sikit. Lepas tu pada bahagian bawah standard punya pun busy juga. Kita ada kawalan phone dan sebagainya kat belah kiri steering. And kanan kita ada kawalan monitor. Di belah kanan kita pula ada control light and traction off. Control belah kanan ni yang paling kemas, yang saya pernah review sebab dia terus flashing macam ni. And side mirror control dah pakai toggle, so very user friendly. Kita punya seat yang ada kat sini pun busy juga. Memang cantik, saya boleh nampak kemas. Dia ada design yang menarik. Dia tak kosong macam kereta lain. Kita boleh nampak dia ada standard pada bahagian sini, and then dia rongga-rongga kat sini. Kekurangan X50 daripada X70 adalah untuk X70 dia ada aircon pada bahagian seat ni. Maknanya dia ada ventilated aircon pada bahagian seat, tapi tak ada pada bahagian sini. Maknanya kita tak dapat lah nak sejuk pada kita punya spine ke macam mana. So kena kurang lah. Lagipun tak ada hal sangat. Lagipun saya duduk dalam ni pun sejuk apa. Overall positioning untuk kereta ni memang kemas. Dia punya tempat ni pun nampak gempak juga. Nampak kat sini dia punya bahagian tengah pergi sampai ke belakang macam tu. Lepas tu dia ada aircon pada bahagian belakang juga. Memang standard Proton, dia takkan biarkan orang belakang kepanasan ke kesejukan ke. Dia bagi kat sini. Lepas tu ada 2 USB port pada bahagian sini. And yang kemasnya pada bahagian belakang kereta ni, dia punya design tak boring juga. Sama macam depan, menarik juga. Lepas tu pada bahagian belakang ni, bila kita duduk, perbezaan dia adalah bila kita duduk macam ni, lagi ke dalam daripada pintu luar. Okay, saya tunjuk pada korang. So korang boleh nampak yang seat tu memang tak terkeluar langsung. Dia mendap ke dalam macam tu. Jadinya bila ada badan tu mendap ke dalam. Tak adalah kata benda tu rare ataupun pelik ke apa, tapi dia memang eksklusif lah. Nampaklah macam benda tu tak kosong, dia mendap ke dalam macam tu. And kita ada cangkuk kat sini. Kalau korang orang eksekutif nak kena cangkut kod ke apa ke, okay. Tapi kalau korang bukan eksekutif, korang nak pakai kereta ni untuk mungkin family car, so korang nak tahu juga boot besar mana. Jom kita tengok boot besar mana. Boot kereta ni cukup besar juga. Kalau nak test macam biasa saya masuk dalam kereta ke apa, alamak saya tak ada geng. Tapi alamak besar. Okay, standard SUV lah, memang tak boleh lari daripada benda tu. And kepada orang yang dah ada baby ke apa, okay, kita ada top tether pada bahagian bawah ni. Tak macam kereta lain, jadinya tak payah risau pada korang yang nak letak ISOFIX. Okay, dah ada semua ni. So kita tutup. Barang IKEA pun boleh masuk dengan cara buka kita punya seat belakang. Kita ada klip pada bahagian sini. Jangan malu, jangan segan, korang turunkan korang punya tempat ni. Pada bahagian sana pun boleh turunkan juga. So barang-barang IKEA korang boleh lunjur sampai ke depan macam ni. Dan korang tak payah nak beli satu Hilux untuk bawa barang IKEA. Korang dah ada kereta ni, cukup. Tak perlu beli kereta lain, okay? Pada bahagian sini pula kita ada lampu pada bahagian kanan. Normally lampu macam ni duduk pada bahagian tengah, betul tak? Tapi sebabkan dia ada panoramik punya roof, so tak boleh lah nak ada benda tu semua. Tapi dia takkan buang, dia akan still letak juga. Dia letak pada bahagian sini. Apa yang saya rasa adalah kereta ni very good, very smart. Memang saya suka gila. So sekarang korang boleh tengok macam mana kita orang test drive kereta ni. Kita orang buat hot lap sekali. Lepas tu kita orang buat drag test. Lepas tu kita orang buat macam-macam benda lah. Ini adalah demo macam mana X50 Auto Brake berfungsi apabila ada halangan kat depan. Ada 3 stage, iaitu ada visual warning, and then second ada keluar bunyi, and kalau degil juga tak nak berhenti, sistem tu ambil alih, dia brake sendiri untuk kita. Yang lagi cuak dia,
bila saya ada sendiri dekat dalam kereta ni. Seram babe. Kemudian saya test corner. Sekarang saya dengan Zul review. Dia tolong rekodkan untuk saya. So jom kita bawa sendiri kereta ni. Dan jom, abang ni pun dah ready. Ni. Okay, jom. Okay, when you're ready, Okay, start box. alright. Okay, you may start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now full lock. U-turn. Sekejap. Zero hit, stand by. So kita ada 3 kereta yang kita boleh drag sekali. So kita ada HRV, and then kita ada X50, and then kita ada X1. So saya akan masuk dekat dalam X1 dulu untuk test. Saya akan cuba kalahkan X50. Tengok macam mana pergi dia. Boleh fight ke dia dengan kita. 3, 2, 1, go. Jom. So besar pula X50 duduk. Dia laju gila ni. Kejap. So now kita kalah dengan F50, tak guna. Kita akan tukar pula kereta. Kita akan tengok kereta apa pula yang saya akan gunakan untuk mengalahkan Wego kat belakang. Okay. Sedap pula S1 ni. Rasa macam nak review S1. Mu ada kat ni. Real result, S1 kalah dengan F50. And now saya akan masuk dekat Honda HRV pula. Kita akan flooring dekat kereta ni. Kita nak tengok macam mana pergi HRV. So Zul nak fight kita tadi. Dia fight kita tadi. Okay, kita masuk dekat Honda. Okay, ini satu-satunya kereta antara 3 yang tak ada turbo. So kita akan tengok macam mana pergi dia. Okay. 3, 2, 1, go. Go! Naik! Apa lah 50 laju gila. Agak bagus kita punya kereta. Alah, sebenarnya dia orang tu sekejap je, tak ada jauh mana pun tinggal. So kita still have fun dengan kereta ni sebab dia adalah satu-satunya kereta yang tanpa turbo. So bila dia tak ada turbo lag, kereta ni perform very well. So ini antara S1 dengan kereta ni tadi. Kereta ni more responsive from zero. Okay, so next kita akan go to the car that we review satu hari ni, S50. Okay, betul ke best kereta tu? Kita tengok. Okay, kita nak tahu sebab apa tadi saya bawa asyik kalah aja. So jom kita pergi dekat S50. Kita tengok macam mana pergi dia. Betul ke flooring dia senang macam tu? Kita nak tengok. Ni jahat. Padahal kereta ni lagi mahal babe. S1 HRV, kereta famous babe. Nak tengok macam mana pergi dia. Ni Abang Farid. So dia akan assist untuk kita punya S50. So ini adalah hero untuk kita punya preview kali ni. Kita akan drag race antara 2. Okay, kita akan drag dengan HRV, kita akan drag dengan S1. 3, 2, 1, go! Pergi! HRV pergi tapi push. Weh, pergi babe! Lirik pergi babe! Akhirnya saya dapat merasakan kemenangan kali ni. S1 kalah dengan kita babe. Harga berapa tu ribu babe. Okay, kereta ni harga berapa pun tak tahu lagi. Tapi dah sedapnya. Wah, steady lah. Sedap gila. Feeling dalam kereta ni memang tak seresponsif HRV tadi daripada awal. Tapi lepas dia punya turbo tu dah tak ada lag, dia punya pergi tak gagap babe. Selalunya atas paper je kita akan tengok yang macam okay, dia kata dia claim dia bagus, dia claim dia bagus, dia claim dia power. Okay, tak. Sekarang kita dah tengok macam mana pergi dia berbanding dengan 3 brand besar terus. Walaupun nampak macam nak pergi mencuri, kami tengah buat hot lap untuk feel high speed performance. Engine dia memang special sebab dia ada 3 silinder 1.5 turbo. So torque dia best lah. 0 to 100 bawah daripada 8 second memang laju. Horsepower dia boleh sampai 175 and torque dia 255. Kuat. Persamaan dia dengan X70 adalah dia gunakan 7 speed dual clutch DCT. Jenis wet. Kalau macam dry tu macam Volkswagen. Nak tengok X70 punya review, klik yang dekat atas.
So apa korang rasa dengan X50 baru ni? Suka tak suka? Komen kat bawah. Okay, yang handsome je yang dah subscribe dekat channel ni. Yang tak handsome semua tak subscribe lagi. So kalau korang tak subscribe lagi, subscribe sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video yang macam ni lagi. Okay, so subscribe sekarang. Tekan like, tekan loceng tu semua. Okay, so semoga berjumpa lagi lepas ni. So kita orang nak layan dulu X50 ni. Jumpa lagi. Bye.